Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 51, perenggan yang kelima. Masih lagi di bawah tajuk peranan Amir bin Fuhairah, hamba kepada Aba Bakrin di dalam peristiwa hijrah. Dan telah kita bahaskan bulan yang telah lalu peranan Amir bin Fuhairah di dalam melepaskan kambing-kambing Aba Bakrin di waktu sore, di waktu petang, untuk memadamkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Asma dan adiknya Abdullah yang berperanan menghantar makanan ke Jabal Sur dan menghantar maklumat untuk dianalisa, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesan-kesan tapak kaki mereka akan dihapuskan di sebelah petang melalui kambing-kambing yang dipelihara oleh Amir bin Fuhairah, lalu memadamkan jejak-jejak kaki itu. Itulah yang kita sebut bagaimana binatang sendiri diberi peranan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini mengajar kita, kalaulah kita tidak mampu dan tidak mahu untuk membela agama ini, memberikan saham untuk Islam ini, maka congak-congaklah binatang nama dia kambing pun dikerah Allah untuk memberi saham kepada perjuangan agama Allah. Kita sambung pada malam ini perenggan yang kelima. Sungguh pelajaran yang bagus dapat diambil dari Aba Bakrin agar umat Islam memperhatikan pembantu yang datang dari seluruh dunia, timur dan barat, dan memperlakukan mereka sebagai makhluk manusia, kemudian mengajar mereka Islam. Dengan maksud perenggan yang kita baca ini, dengan mengambil contoh pembantu Aba Bakrin itu, iaitulah Amir bin Fuhairah itu, dan tak kiralah sesiapa yang punya pembantu, kalau dianya orang Islam, maka diajarlah dia dengan Islam, dilayan dia selayaknya sebagai seorang manusia. Kita yakin
dengan akhlak yang diajar oleh Islam, kita mampu melayan mereka sebagai seorang manusia. Berbeza dengan kes-kes yang kita baca di Malaysia ini. Ada pembantu yang didera oleh tauki dia, majikan dia non-Muslim. Yang didera itu kadang-kadang pembantunya orang Islam. Dibuat seperti binatang, tidak diberi makan dan sebagainya. Islam ya agama yang paling baik, mengajar akhlak kepada kita, bahawa mereka adalah manusia seperti kita. Walaupun mereka bekerja dengan kita, membantu urusan rumah kita, menjadi maid, orang gaji dan sebagainya, tapi mereka tetap makhluk namanya manusia, yang punya perasaan yang mesti kita layan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan tawanan-tawanan perang dalam apa saja peperangan. Nabi melayan mereka sebagai manusia, diberi makan, diberi minum, tidak diperlakukan mereka seperti binatang. Lihatlah tentera-tentera Amerika di penjara Abu Ghraib, bagaimana tawanan perang Iraq ditelanjangkan, diseksa dengan renjatan elektrik, dilakukan gangguan seksual terhadap mereka. Ada yang mati, dilepaskan anjing untuk menggigit mereka. Kita tengok semua dalam internet. Itulah Amerika yang mengaku menjadi polis dunia, kononnya berlagak menjaga keamanan dunia. Tapi lihatlah pendedahan PBB terhadap tahanan Abu Ghraib. Belum lagi dikira mereka masuk di kampung-kampung di Iraq, mereka merogol sesuka hati mereka. Mereka bunuh dan mereka rogol anak dara ini di hadapan ayah ibu mereka. Ketika mereka masuk ke kampung-kampung di Iraq, Islam tidak pernah mengajar semua ini. Islam mengajar akhlak kebaikan. Islam mengajar walau kamu bukan Islam, kamu ada hak sebagai manusia yang mesti dihormati. Sebab itulah dalam kelompok komuniti Islam yang besar, sekelumit orang bukan Islam boleh hidup aman damai dalam komuniti umat Islam yang besar. Tetapi sekelumit umat Islam duduk dalam komuniti non-Muslim, belum tentu mereka selamat. Pendedahan terbaru sekarang ialah umat Islam di China, etnik Uyghur, yang berjumlah hampir 2 juta orang.
Mereka hidup di negara China. Ini pendedahan terbaru sekarang. Walaupun sudah lama kita baca kisah mereka. Etnik Islam, masyarakat Islam Uyghur, mereka dinafikan hak berpuasa. Dipaksa mereka berkahwin dengan non-Muslim di kalangan orang-orang Cina. Dipaksa anak dara Islam ini berkahwin. Kalau tidak dibunuh, tak boleh semayang, tak boleh ada kesan-kesan keagamaan. Dunia mula mendedahkan sekarang. Walaupun agak terlambat bagi kita, tapi tak apalah. Sudah mula didedahkan sedikit sebanyak tentang saudara Islam kita di negara China, etnik Uyghur, yang ditindas, yang tidak dibenarkan amalan keagamaan Islam mereka. Di sini tak ada masalah apa-apa. Kamu nak buat pesta apa, buatlah. Kamu nak berlarak dengan kavadi, kamu berlaraklah. Islam tak larang. Islam hormat kebebasan beragama. Walaupun yang benar hanya Islam, tetapi diajar hormat kepercayaan orang lain. Kamu nak buat pesta hantu sayur ke colok besar peninju, buat pilah. Tak ada dia masalah apa. Ni negara Malaysia. So jangan kacau lah kontrak sosial tu. Sambunglah Aisat sikit. Janganlah kacau. Bak kata Tok Gua jadi, jangan jolok sarang tubuan. Hormatlah sama. The Star hari ini melaporkan perhimpunan di Kuala Lumpur adalah early wake up for Pakatan Harapan. Ini The Star. Faham tu, early wake up. Tak payah hurailah, hampa pandai bahasa Inggeris. Nak sebutnya, itulah benda dia. Untuk kita nyatakan bahawa tolong hormat menghormati. Islam hormat kamu, kamu hormat kami orang Islam. Dalam kontrak sosial, masing-masing ada hak. Tolong hormat menghormati. Tuan-tuan muslimin muslimat, untungnya kamu duduk di sini, tak usah cakap lah, dengan kebebasan beragama yang diberi di dalam agama Allah. Kita tak ganggu. So jangan ganggu Islam. Jangan cuba buat benda-benda yang menggugat Islam, agama yang kita anuti sejak kita dilahirkan oleh Allah. Hormat. Itulah kontrak sosial yang mesti dipahami. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menyebut adalah agama persekutuan adalah agama Islam. Perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan menyebut mana-mana agama boleh diamalkan di bumi Malaysia selain daripada Islam. Bebas diamalkan. Islam hormat. Yang tu pasal 3-1. Pasal 11-4 Perlembagaan Persekutuan menyebut adalah agama-agama lain selain daripada Islam tidak dibenarkan disebarkan kepada orang Islam. Kamu boleh anut, kamu tak boleh sebar. Dan sebar dalam 11-4 Perlembagaan Persekutuan ditafsirkan dengan seperti risalah, seperti bahan-bahan cetak, seperti pidato dan sebagainya. Sebab itulah kita buat demonstrasi kerana berlaku penyebaran Bible di Bukit Mertajam, di Sungai Mas Kota Kuala Muda dan di Langkawi. Kerana bagi kita
semua pihak mesti hormat pasal 11(4), iaitu non-Muslim bebas mengamalkan ajaran mereka, tapi kamu tak boleh sebar ajaran kamu. Ada pun yang boleh disebarkan hanyalah Islam. Nah, tu dia duduk. Muslimin dan muslimat, ini akhlak Islam. Diperlakukan manusia itu seperti manusia. Walaupun dia pembantu kita, bekerja dengan kita, istilah mudahnya orang gaji dan sebagainya, tetapi menghormati dia manusia ini wajib. Oh, Islam ajar sedemikian. Sampai jiran yang bukan Islam pun Nabi kata ada satu hak, iaitu hak jiran yang kita mesti tunaikan walaupun berjiran dengan kita Cina dan Hindu. Wajib. Kalau dia minta tolong, anak dia sakit, dia tak ada kereta, ada motor aja, dia minta tolong, kita ada kereta, tolong hantar ke hospital. Wajib dalam Islam kita menolongnya berdasarkan hadis falyukrim jarah. Nabi kata hendaklah kamu memuliakan jiran tetangga kamu walau dia bukan Islam. Sampai tahap ni Islam punya baik. Janganlah jolok sarang tebuan 2 kali dah bang. Punya baik. Dia datang minta tolong, kita jangan tanya dah, lu DAP ke MCA, jangan tanya dah. Haji, saya punya anak demam, boleh tolong hantar. Lu apa pangkah pakatan kah? Tak usah tanya dah, tolong. Itu Nabi aja. Mudah-mudahan dengan akhlak yang baik terbuka pintu hati dia. Benda-benda macam ni Islam aja. Baik.